Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita sedia maklum bahawa kuliah perdana Ustaz Hadra Idrus yang sepatutnya diadakan di Bukit Jelutong esok 26 hari bulan Februari 2023 telah dibatalkan. Kita tahu maklumat ni pun baru beberapa hari lepas, hari Khamis macam tu kita baru dapat tahu bahawa kuliah tersebut telah dibatalkan dan Ustaz Hadra Idrus telah menguruskan satu lagi kuliah maghrib di Kuala Lumpur. Tak apa, itu isu lain. Tapi persoalannya, kenapa tiba-tiba secara last minute dibatalkan? Jadi seperti yang telah kecoh di internet, di social media dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa Ustaz Hadra Idrus ini tidak mempunyai tauliah untuk mengajar agama di Selangor. Benarkah begitu? Jadi tauliah ni kita kena faham ada dua jenis tauliah. Satunya adalah tauliah tetap, tauliah yang diberikan oleh JAIS, dalam kes ni JAIS, kepada seseorang asatizah itu selama mungkin tempoh 1 tahun, 2 tahun, panjang. Jadi sepanjang tempoh tauliah tersebut, asatizah itu bolehlah mengajar agama. Tapi ada satu lagi tauliah yang mana dinamakan sebagai tauliah khas ataupun tauliah sementara. Tauliah sementara ni adalah pemberian tauliah kebenaran oleh JAIS untuk seseorang asatizah itu untuk memberi kuliah atau kelas pada masa tertentu, pada masa itu sahaja. Tauliah khas ni bukan perkara pelik ataupun perkara baru. Ada satu negeri lain sebelum ni pun kita dengar ketika mereka hendak mengadakan dialog dan isunya adalah tentang tauliah. Panel yang nak pergi itu tidak mempunyai tauliah untuk memberikan kuliah agama di negeri tersebut, maka negeri mengeluarkan tauliah sementara pada hari dialog itu sahaja untuk panel-panel untuk membincangkan tentang hal-hal agama. Jadi tak menjadi isu untuk memberikan tauliah sementara untuk hari tersebut. Jadi dalam kes Ustaz Hadra Idrus ni, penganjur boleh memohon kepada JAIS untuk meminta tauliah sementara Ustaz Hadra Idrus untuk memberi kuliah pada esok hari, pada hari tersebutlah, pada hari kejadian. Jadi dimaklumkan bahawa Masjid Jelutong ini, Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong ini telah pun memohon kepada JAIS untuk Ustaz Hadra Idrus memberikan kuliah pada hari tersebut. Dan permohonan itu dilakukan pada Januari, kena faham ni, Januari 2 bulan dah. 2 bulan, lebih kurang 2 bulan tempoh dah mohon awal. Jadi apa yang berlaku? Jadi permohonan tersebut telah ditolak oleh JAIS. Permohonan pertama telah ditolak oleh JAIS. Dan permohonan kedua, masjid tersebut membuat rayuan sebagai, kita namakan sebagai permohonan kedua, pada bulan Januari juga atau mungkin awal Februari, dan penolakan tersebut telah diberikan last minute, iaitu pada tempoh yang kita baru tahu ni lah. Jadi bila last minute, tak ada lagi lah rayuan, tak sempat lagi nak buat rayuan ketiga atau sebagainya, maka terpaksalah Ustaz Hadra Idrus ataupun penganjur ini membatalkan kuliah Ustaz Hadra Idrus ni. Jadi apa yang berlaku? Kenapakah selepas membuat permohonan, walaupun penganjur telah membuat permohonan awal, kenapa JAIS tidak meluluskan tauliah sementara kepada Ustaz Hadra Idrus? Itu satu persoalan pelik. Walaupun begitu, saya faham kepentingan tauliah itu adalah untuk mengekang ataupun mengawal asatizah ataupun penceramah-penceramah yang mungkin akan membawa anasir-anasir luar yang buruk yang tidak selari dengan agama Islam, ataupun penceramah-penceramah yang mungkin membawa ajaran-ajaran sesat. Memang ada kepentingan tauliah itu, saya faham. Hadra Idrus ni bukanlah penceramah baru ataupun asatizah baru ataupun baru grad, baru balik daripada Mesir 2 tahun 3 tahun yang mana belum diuji pengetahuan agamanya. Ustaz Hadra Idrus telah mengadakan pelbagai, lebih puluhan tahun berceramah, memberi kuliah tentang agama ni. Pernah tak kita lihat Ustaz Hadra Idrus memberikan hukum-hukum fiqh ataupun persoalan-persoalan yang dijawab oleh Ustaz Hadra Idrus ni salah di sisi agama? Ada tak kita dengar selama puluhan tahun ni? Jadi apa masalah untuk memberikan tauliah sementara ni untuk satu hari tersebut? Itu memang saya secara personal, secara peribadi merasakan amat pelik. Sebab jika
nak mendapatkan tauliah penuh, kita faham bahawa perlu melalui proses-proses interview dan sebagainya. Mungkin mereka perlu bertanya berbagai soalan kepada Ustaz Adil Idrus, yang mana Ustaz Adil Idrus tidak berada di Selangor, jadi mungkin agak sukar untuk memberikan tauliah tetap ataupun tauliah penuh itu. Tapi tauliah sementara ini, tauliah khas ini untuk satu hari tersebut, apa masalah untuk membenarkan Ustaz Adil Idrus berceramah pada satu hari itu? Itu satu persoalan, sebab tidak ada isu-isu agama yang mana Ustaz Adil Idrus telah terbukti memberikan jawapan yang salah ataupun terpesong seperti setengah-setengah asatizah tu. Jika pernah terbukti melakukan kesalahan-kesalahan dalam agama, jadi kita boleh faham. Tapi ini apa masalahnya? Kena ingat, anda yang memegang kuasa di jabatan agama ini perlu menjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari nanti. Kenapa tidak membenarkan seseorang asatizah untuk memberikan ceramah-ceramah agama yang mana kita tahu, kita sudah terbukti selama puluhan tahun Ustaz Adil Idrus tidak pernah memberikan perkara-perkara ataupun ceramah-ceramah yang terpesong akidah ataupun salah di segi agama. Jadi apakah yang menyebabkan Ustaz Adil Idrus tidak mendapat tauliah sementara ini? Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada pihak JAIS. Apakah punca tauliah sementara ini tidak dapat diberikan kepada Ustaz Adil Idrus, sedangkan pihak masjid telah memohon dan mereka juga telah menilai Ustaz Adil Idrus sebagai seorang yang layak untuk memberikan ceramah kepada jemaah. Jadi kenapa pihak dalaman JAIS tidak sanggup membenarkan tauliah sementara supaya program ini dapat dijalankan? Apakah yang menghalang? Adakah kuasa-kuasa belakang yang lebih besar mengawal JAIS? Kuasa yang merasakan bahawa Ustaz Adil Idrus ini memberi ancaman terhadap mereka. Kita lihat ceramah-ceramah Ustaz Adil Idrus memang banyak tembak orang-orang yang salah. Kerajaan, jika kerajaan melakukan kesalahan, apa salahnya? Memang tak ada masalah untuk kita tegur. Adakah kerajaan ataupun pihak JAIS takut Ustaz Adil Idrus menegur kesalahan-kesalahan mereka atau sebagainya? Kita tak faham apa masalah untuk tidak membenarkan Ustaz Adil Idrus ini menjalankan ceramah agama di Masjid Bukit Jelutong. Adakah seseorang di dalam JAIS ataupun di atas JAIS yang membonekakan JAIS supaya menolak kebenaran untuk Ustaz Adil Idrus memberi ceramah di Masjid Bukit Jelutong? Itu satu persoalan yang perlu kita tanya, sebab kita tahu Ustaz Adil Idrus ni mempunyai cukup pengalaman, mempunyai cukup ilmu untuk memberikan kuliah dan pengajaran kepada kita semua. Saya sudah bersedia untuk pergi esok sebab dekat dengan rumah saya ni, kan? Tapi masalahnya apabila telah berpindah ke Kuala Lumpur, saya akan cuba juga. Memang lebih kurang 1 jam perjalanan untuk saya ke Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, insya-Allah saya akan cuba untuk hadir juga. Tapi memang ramai orang yang mana tinggal dekat dengan kawasan Bukit Jelutong ini merasa kecewa dengan pembatalan ini. Jadi anda yang di dalam JAIS yang menyebabkan kuliah ini dibatalkan, anda perlu bertanggungjawab, bukan kepada kami manusia biasa ini. Anda perlu bertanggungjawab terhadap agama Islam, terhadap Allah, terhadap masyarakat yang telah bersedia untuk mendengar ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Adil Idrus. Anda perlu menjawab, anda perlu sedar benda ni. Tidak boleh menjalankan tanggungjawab agama yang diberikan kepada anda dengan menggunakan peribadi, kehendak peribadi, kehendak nafsu sendiri untuk membatalkan kuliah-kuliah agama. Itu satu kesalahan yang memang akan dipertanggungjawabkan kepada anda. Setakat itu dulu peringatan saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.